Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey. Alright, terima kasih kepada yang hadir. Okey, yang tadi tu mungkin ada sebab-sebab yang tak dapat dielakkan lah. Bagaimanapun saya akan rekodlah VDP kita hari ini supaya boleh jadi rujukan kepada murid yang menghadapi masalah untuk hadir. Okey, dia seloknya kalau dapat hadir lah. Kita boleh secara online terus. Okey, hari ini kita akan sambung lagi matematik tingkatan 4. Okey, bab yang ke-9 iaitu kebangkalian peristiwa bergabung. Okey, hari ini kita akan tengok 9.3 iaitu di bawah tajuk subtajuk peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, standard pembelajaran kita hari ini kita akan tengok kita nak membezakan peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, apa dia eksklusif dan tidak eksklusif ni? Okey, kita tengok contoh Okey, kita tengok contoh. Katakan T ni, T adalah mendapat nombor genap. U pula, contoh dia, mendapat nombor kuasa 2 sempurna. Okey, V pula, apa dia V? Faktor bagi 9. Okey, kalau kita senaraikan nombor ni, kita tengok, T adalah nombor genap. So, nombor genap adalah 2, 4, 6, 8. So, U ni pula, kuasa 2 sempurna. Okey, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 2, 3 kali 3, 9. Okey, V ni pula faktor bagi 9. Bila faktor bagi 9, berapa darab apa 9? 1 darab 9, 9. 3 darab 3, 9. So, faktor bagi 9 adalah 1, 3 dan 9. So, 1, 3 dan 9. Okey, kemudian dia punya sampel adalah 1 sampai 9. So, selain daripada nombor tu, letaklah di luar kotak T, U dan V iaitu 7 dan 5. Okey. Jadi, bila kita tengok gambar rajah Venn ni, okey. Okey, dia kata T dan V tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Okey, nombor genap dan faktor bagi 9. Okey, nombor genap 2, 4, 6, 8 dan faktor bagi 9. 1, 3, 9. So, nombor genap dan faktor bagi 9 tidak boleh berlaku pada masa yang sama. Bila tak boleh berlaku pada masa yang sama, okey, dia dipanggil peristiwa saling eksklusif. Okey, faham tak ni? Okey, maksud dia kalau tak boleh berlaku benda yang sama serentak, dia adalah peristiwa saling eksklusif. Contohnya, pelajar yang dipilih adalah lelaki dan perempuan. So, lelaki dan perempuan tak ada kaitan, tak boleh berlaku dalam masa yang sama. Boleh tak dalam masa yang sama, pelajar tu lelaki, dalam masa yang sama, pelajar tu perempuan. Okay, kecuali kusah lah kan. So, bila tak boleh berlaku pada masa yang sama, dia adalah saling eksklusif. Faham tak? Faham tak? Respon sikit. Faham tak? Faham. Okey, bagus. Okey, kemudian peristiwa T dan U. Okay, tengok T ni, tengok U. Boleh tak berlaku serentak pada yang sama? T mendapat nombor 2, kuasa 2 sempurna. Okey, T adalah mendapat nombor genap. Kemudian U adalah nombor 2 sempurna. So, nombor genap dan kuasa 2 sempurna. So, nombor genap 2, 4, 6, 8. Kuasa 2 sempurna 1, 4, 9. Dia boleh berlaku serentak. Ada persilangan maksud dia. Bila boleh berlaku serentak, maka dipanggil peristiwa tak saling eksklusif. Boleh ikut tak? Boleh tak? Boleh. Boleh senang Okey, kita tengok rangsangan minda 4 ni Okey, tengok ni, tengok sama. Okey, ada 3 orang je. Okey. A ni peristiwa A, murid memakai cermin mata. Okey. Kemudian peristiwa B, ahli pandu puteri. Adakah ahli pandu puteri ni, ada tak ahli pandu puteri yang pakai cermin mata? Ada tak? Agak-agak. Ada tak? Contohlah, ada tak? Di sekolah awak kan? Ada tak ahli pandu puteri yang memakai cermin mata? Ada tak? Hello? Ada tak? Ahli? Ada. Okey. Kalau ada, maksud dia apa? Saling eksklusif ke tak saling eksklusif? Maksud dia ada persilangan.
bila ada persilangan, maksud dia peristiwa tidak saling eksklusif. Okey, ada persilangan, tidak saling eksklusif. Kalau tak ada persilangan, dia eksklusif. Faham tak ni? Saling eksklusif, dia tak ada persilangan, tak ada bertindan. Kalau tidak saling eksklusif, dia ada bertindan. Okey, dalam masa sama, ahli pandu puteri ada yang pakai spek mata, so tidak saling eksklusif. Okey, boleh Kalau dekat ahli pandu puteri tu tak ada yang pakai cermin mata, so dia saling eksklusif lah. Okey, boleh? Okey. Seterusnya nombor 2. B dan C. B adalah apa? Ahli pandu puteri dan murid lelaki. Ada tak ahli pandu puteri yang lelaki? Ada. Ada ke? Ada Tak puteri ada. lelaki? Ada tak pandu puteri yang lelaki? Tak ada. Ada ke tak ada? Ada tak ahli pandu puteri lelaki? Ada ke tak ada? Ada tak ahli Tak ada. Tak ada. Bila tak ada maksud dia apa? Saling eksklusif ke? Tidak saling eksklusif. Saling eksklusif. Okey, saling eksklusif, pandai. Kemudian B dan D pula. B ni pandu puteri, D adalah murid yang mendapat A dalam matematik. Okey, katakan dalam pandu puteri tu ada murid yang dapat A. Maksud dia apa? Saling eksklusif ke tak saling eksklusif? Tak. Tak saling eksklusif. Okey. Dia boleh jadi tak saling, dia boleh jadi saling eksklusif. Katakan dekat pandu puteri tu tak ada murid yang mendapat A, maka dia jadi saling eksklusif. Bergantung pada keadaan. Okey, seterusnya D dan E. D ni murid mendapat A dalam matematik. Okey, ni mendapat A dalam matematik. Kemudian E pula yang suka subjek matematik. Okey, maksud dia apa? Ada tak murid yang dapat A tu suka matematik? Kalau dia dapat A mesti dia suka kan? Tak? So dia apa? Saling eksklusif ke tak saling eksklusif? Tak. Tak saling eksklusif sebab ada murid yang suka A tu, suka matematik tu dapat A. Okey, seterusnya E dengan F, kita kawan lain pula. E adalah murid yang suka matematik. F adalah murid yang mendapat E, dapat grade D dalam matematik. Okey. Katakan murid yang suka matematik tu tak ada yang dapat D. Contohnya dia bergantung pada keadaan. Kalau tak ada yang mendapat D, maksud dia saling ke tak saling eksklusif? Saling. Saling eksklusif lah. Kalau yang suka matematik pun ada dapat D, maka dia tak saling eksklusif. Okey, seterusnya D dan F. D, kita ambil D mendapat A dalam matematik, F mendapat D. Okey, ada tak pelajar yang dapat A dan masa sama dia dapat D juga dalam matematik? Ada tak? Tak. So dia saling eksklusif ke tak saling eksklusif? Saling eksklusif. Saling eksklusif sebab dia tak bertindan. Okey, boleh ikut Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh. Okey, so secara generalisasinya dia kata peristiwa gabungan A dan B dikenali sebagai peristiwa saling eksklusif sekiranya tidak ada persilangan antara A dan B. Okey, A dan B tak ada persilangan, so dia panggil peristiwa saling eksklusif ataupun AB ni persilangan ni kosong. Okey, kita tengok contoh nombor 6. Okey, contoh nombor 6. Okey, buku teks awak muka surat 254. Muka surat 254. Okey, tengok soalan dia. Contoh 6. Seorang pekerja sebuah kilang dipilih secara rawak. Okey. Kemudian dia kata, pekerja bergaji kurang A adalah pekerja bergaji kurang daripada RM2,500. Okey, A dan B. B pula, pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okey, kalau kita tengok zon informasi ni, okay, mulai 2015, individu yang mempunyai pendapatan pengajian lebih 34,000. Kalau 34,000 ni setahun, kalau sebulan apa? Cuba bagikan. 34,000 bagi 12 dapat apa? 34,000 bagi 12 dapat apa? Tekanlah seorang kereta. Oh ni kereta pun tak tahu. 34,000 setahun. Kalau sebulan bahagi 12. So kalau gaji dia RM2,833, RM2,833 dan ke atas,
okey, dia kena apa? Perlu daftar fail cukai pendapatan. Maksudnya dia kena bayar cukai pendapatan lah. Okey, kalau gaji dia kurang 2,500, agak-agak dia perlu bayar cukai pendapatan tak? Tak. Tak. Jadi, kalau A dan B, eksklusif ke saling eksklusif ke tak saling eksklusif? Jadi, pekerja kurang daripada 2,500, kemudian pekerja perlu bayar cukai pendapatan. Ada kena-mengena tak? Ada kaitan tak? A dan B ni ada tak berlaku benda yang sama? Tak. Tak. So, dia eksklusif ke tak saling eksklusif? Eksklusif. Dia adalah saling eksklusif. Sebabnya A dan B tidak boleh berlaku bersama. So dia saling eksklusif. Saling eksklusif. Okay, sebab tak berlaku bersama. Macam ni lah. A dan B kosong. Tak ada bersilang. Okay. Seterusnya, soalan B pula. Okay. Ini adalah pekerja bergaji kurang 2,500. C pula pekerja pergi bekerja dengan menaiki kereta. Agak-agak ada tak? Ada tak pekerja yang gaji dia kurang 1,500 pergi kerja naik kereta? Ada. Ada tak? Ada tak? Ada. Ada kan? Okay, bila ada maksud dia apa? Ada tak persilangan A dan C ni? Ada. A dan C ada persilangan. Maksud dia? Tidak eksklusif. Tidak eksklusif. Tidak saling eksklusif. Tu je lah. Okay, seterusnya. Okay, ni ada persilangan kan? Okay, seterusnya kita tukar warna hijau pula. Okay, tengok B pula. B ni adalah pekerja perlu membayar cukai pendapatan. Okay. Maksud dia gaji dia lebih 2,800 lah. Okay, kemudian C, pekerja pergi kerja dengan naik kereta. Ada tak pekerja yang lebih gaji dia 2,800 dan pergi kerja naik kereta? Ada. Ada. Bila ada, dia adalah apa? Tidak saling eksklusif. Okay, pandai. Tidak saling eksklusif. Tu je lah. Okay, boleh ikut lah? Faham kan? So, awak boleh faham apa maksud peristiwa saling eksklusif dan peristiwa tidak saling eksklusif. So, saya nak awak buat praktiskan diri 9.3 A, muka surat 254. Okay, buat nombor 1. Okay, buat sekarang. Ni saya stop recording dulu.